Okey. Boleh jadi pelan-pelan. Buka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah
la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi masjid, seluruh ahli jabatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal saya kali berapa mandi? Kali ketiga dah apa? Duduk ni. Insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah memberkati majlis kita, Allah membuka hati-hati kita untuk menerima ilmu, mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak tuan-tuan buat satu amalan yang sangat penting yang Nabi SAW menyebutkan, man qalaha min nahari muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsiya fahu min ahli jannah, wa man qalaha min al-laili muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sebut, siapa yang membacanya pada siang hari lalu dia mati pada siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang membacanya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malamnya, saya membacanya pada sebelah malamnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum daripada subuh, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Tuan-tuan ikut saya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik tuan-tuan, Sayyidul istighfar. Nabi kata, siapa baca dengan yakin lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, dia baca sebelah siang dengan yakin, syarat dia yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia, kata Nabi, fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Wa man qala, siapa yang baca pada sebelah malamnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Tuan-tuan, syarat dia yakin. Syarat dia yakin. Apa saja amalan tuan-tuan nak jadi manfaat, syarat dia yakin. Tak yakin tak jadi. Yakin lagu mana? Soalan yang ditanya pada saya selepas kuliah subuh tadi ni. Ustaz, yang sebut yakin tu apa dia? Yakin atas dua benda. Yang pertama, yakin atas janji Nabi tak sah ni. Bila Nabi sebut, Nabi bukan sebut saja. Nabi sebut perkataan itu ialah wahyu daripada Allah, dan Allah takkan pernah mungkir janji dia. Bila Nabi janji bukan macam kita janji. Kita janji boleh mungkir lagi. Salih ala Sayyidina Muhammad, sebab manifesto bukan kitab suci, contoh. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita kalau janji belum tentu lagi, tapi kalau Nabi janji ini wahyu daripada Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka apa saja perkataan Nabi SAW, pegang kemas-kemas, sebab buat pasti dapat. Yakin tu. Yang yakin ni lah tuan-tuan, dia jadi apa? Kata Nabi SAW bila seorang tanya, ya Rasulullah,
Salli ala Muhammad. Qul li qawlan fil Islam. Bagi tahu dekat aku satu, salli ala Muhammad, perkataan dalam Islam yang aku tak tanya orang lain dah selain pada kamu ya Rasulullah. Bagi tahu dekat aku satu perkataan yang perkataan ni dalam Islam yang aku tak tanya dah pada siapa pun. Kata Nabi SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamahlah. Jadi ulama sebut syarat nak dapat istiqamah ialah iman. Iman lagu mana? Iman sungguh-sungguh perkataan Allah. Iman sungguh-sungguh perkataan Nabi SAW. Beriman sungguh, pegang kuat-kuat, maka dia akan jadi orang istiqamah. Tuan-tuan yang dengar hadis Nabi SAW tadi ni, Nabi kata apa? Siapa baca dengan yakin sebelah malam, dia mati belah malam tu, maka dia daripada ahli syurga Allah. Maka orang yang beriman sungguh dengan perkataan Nabi tu, dia akan jadi orang istiqamah. Tak tinggal. Pasal apa? Pasal takut mati hari tu. Maka dia akan jadi orang istiqamah. Faham tak ni Azmat? Balik pada apa? Iman. Iman ni lah bawa pada yakin. Kalau tak beriman, dia tak yakin. Yang kedua, salli ala Muhammad, siapa yang beramal dengan yakin. Yakin yang kedua dengan maksud apa? Maksud dia meyakini akan qada dan qadar Allah yang telah ditentukan oleh Allah atas dia. Maksud dia apa? Dia boleh mati pada bila-bila masa yang telah Allah tentukan untuk dia. Dia tak tahu bila. Mungkin malam ni, mungkin esok. Maka dia akan jadi orang yang paling istiqamah dengan amalan tersebut. Hari ni buat Sayyidul Istighfar dah? Buat. Berapa lama dah duk buat tu? Ingat Ustaz, 10 tahun dah kot duk jaga Sayyidul Istighfar tu. Pasal apa? Pasal takut mati hari tu. Baik tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, kita dah baca dah untuk malam ni Sayyidul Istighfar tu. Ha ni, salli Muhammad. Jadi siapa-siapa berasa nak pi malam ni boleh lah. Jangan memel Ustaz, melawak kau lain tak apa, jangan melawak kau tu. Esok pagi-pagi baca siap-siap sebelah pagi. Nabi tak sebut baca waktu mana, Nabi sebut siang malam. Cumanya bila kita baca awal pagi, dia cover mula daripada awal pagi lah. Nak baca tengah hari boleh, syarat dia pastikan tak mati belah pagi. Tu dah cerita dia. Boleh faham tuan-tuan? Muslimat, ingatlah Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Baik, tu bukan tajuk dia malam ni, tu mukadimah saja. Tajuk kita malam ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, saya nak bincang tentang peringatan pada diri saya sendiri dan peringatan kepada kita semua. Apa yang akan berlaku pada tubuh badan kita, pada kita apabila kita melakukan maksiat. Dia panggil kesan-kesan akibat daripada perbuatan maksiat yang kita buat. Itu tajuk dia. Nah, ulama menghimpunkan kepada kita, apabila kita buat maksiat, apa yang jadi kat kita? Yang pertama, maksiat akan menghalangi ilmu pengetahuan. Ilmu itu cahaya yang dipancarkan ke dalam hati, namun kemaksiatan dalam hati dapat menghalangi dan memadam cahaya tersebut. Ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafaz Imam Asy-Syafi'i yang sangat luar biasa, maka Imam Malik berkata, aku melihat Allah telah menyiratkan cahaya ke dalam hatimu, wahai anakku, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Tuan-tuan, kita ni mengaji banyak ni, Masjid Temoyong ni tuan-tuan, kuliah tak berhenti. Di Langkawi ni saya duk tengok dia duk hantar tuan-tuan jadual kuliah setiap hari. Kalau tak ada tahun ni ada tahun ni. Kalau tak ada tahun ni ada tahun ni. Setiap hari confirm ada kuliah. Nak dengan tak nak tak cukup malam subuh ada, tak cukup subuh duha ada, tak cukup duha zuhur pun ada. Hebatnya tuan-tuan pengajian. Dan kita tang mana kita tak pi belakang. Pi belakang Ustaz Syamad. Asal ada kuliah ada muka dia. Asal ada kuliah asal ada muka dia ada kuliah lah tu. Tapi tuan-tuan, apa manfaat ilmu yang kita mengaji itu? Boleh kat kita? Apa manfaat?
Setiap hari mengaji sepatutnya bertambah amal. Lagi mengaji, lagi tambah amal. Lagi mengaji, lagi tambah amal. Malam ni mengaji dapat satu amal, tak Sayyidul Istighfar. Sepatutnya esok dah lekat dah Sayyidul Istighfar ni. Lepas tu pergi mengaji ustaz lain pula. Ustaz tu bagi amal yang lain pula, tambah lagi satu lagi. Ustaz tu mengaji lagi, tambah lagi satu. Sepatutnya 5-6 tahun duk main menadah kitab dekat masjid ni, sepatutnya amal kita ni dah kemuncak dah ni. Betul tak ni? Ni pasal apa yang tak mau hangguk ni? Hangguk pun tak mau guling-gulingkan. Tak mau ni pasal apa? Entah maksudnya Allah SWT. Saya takut satu benda je tuan. Takut ilmu tu tak jadi manfaat dekat kita. Ilmu tak boleh nak masuk. Tahu pasal apa ilmu tak masuk? Sebab yang duk halang ilmu daripada masuk namanya dosa. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mensyarahkan kepada ayat surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawah wa lahum azabun azim. Telah dikhatam hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam ni peteri bahasa kita kan. Peteri ni kalau ambil besi dua, buah tu peteri tengah. Tang tak peteri tu katok-katok boleh kemek-kemek lagi. Tang peteri tu katok susah. Kah. Peteri. Khatam hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan pendengaran juga mereka dikhatam. Wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka dihijab, tertutup, terhijab. Mata nampak tapi tak boleh ambil manfaat. Telinga dengar tapi tak boleh ambil manfaat. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat berat, sangat besar. Ulama mufassirin kata apa? Hati ini macam tapak tangan. Tapak tangan. Bila tapak tangan terbuka, mai letak apa pun dilekat. Ambil duit lekat, ambil barang-barang lekat, ambil ayak buah lekat, apa pun lekat. Tapi bila tapak tangan tutup, buah apa pun tak lekat. Tutupnya pasal apa? Pasal dosa. Buat satu dosa, tutup satu jari. Buat satu dosa, tutup satu jari. Buat satu dosa, tutup. Akhirnya tutup. Bila tutup lagu ni, hang cerita pilah ilmu dahsyat lagu mana pun tak masuk. Buatlah amal sagi masuk syurga, tak masuk. Hang takut mati ke buat amal lagu ni, tak masuk. Tengok orang mati kat depan mata dia, orang insiden mati kat depan mata dia, tak jadi apa kat dia. Bawa orang usung pergi kubur, bawa kubur, dia turun dalam kubur, bawa turun jenazah, pun tak jadi apa kat dia. Pasal apa? Semua tak jadi manfaat, tak boleh nak masuk, tak boleh nak masuk, tak boleh nak masuk. Sebab hati telah disil dengan dosa-dosa yang dia buat. Faham tak ni? Kadang-kadang bila disebut ni tuan-tuan, kita duk rasa macam ish, kena kat aku rasa ni, Allah. Duk cerita tadi ni Sayyidul Istighfar tu. Tuan-tuan semua dengar, bukan setakat dengar. Buat sekali tak ni. Tapi percayalah, balik esok separuh tak buat. Sungguh. Tak percaya tunggu esok. Tahu pasal apa? Nak tahu lekat tak lekat, ilmu manfaat tak manfaat, tengok dia masuk, dia jadi amal dia pun tidak. Kalau tak jadi amal, tuan-tuan cek tengok, kot ada dosa yang kita duk buat yang masih belum diampunkan oleh Allah. Faham tak maksudnya? Dulu risau tu. Sebab apa? Sebab dosa dia menghalang ilmu. Orang yang duk menghafal Quran, yang anak kita duk menghafal Quran, jaga jangan buat dosa. Sebab bila buat dosa, Allah akan padam ilmu. Kita yang duk mengaji selalu, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, mengaji pasien orang Langkawi, dia kata, tu Ustaz, orang Langkawi ni Ustaz jangan risau, Ustaz Ustaz ajaklah apa dia pun, dia pun pasien mengapai. Saya baru tahu sebab tu saya tengok semua jenis fokus punya tu tak tulis apa. Babak saya ada depan sini orang jenis mengapai. Alhamdulillah, hebat orang Langkawi. Perli lah tu, tak faham lagi. Tahu salih Allah semua. Hapai kemah elok, balik lupa, tak lekat. Pasal apa? Dosa. Amal duk buat lama dah, amalan dia pelan-pelan hilang, tinggal tu pasal apa? Dosa.
Jadi subhanallah tuan-tuan sekalian ala Muhammad, kalau benda duk mengaji tak boleh lekat, kalau benda duk mengaji makin hilang, kalau benda duk mengaji tak jadi manfaat, cek tengok ada benda dosa yang kita duk istiqamah buat, ataupun dosa yang telah kita buat tapi masih belum diampunkan oleh Allah sebab dia sedang menghijab hati-hati kita daripada masuk cahaya ilmu. Imam Syafi'i satu hari sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan pergi jumpa tok guru dia, mengadu hafazan dia hilang. Wahai guruku, hafazan hilang. Kata Imam Waqi' sallallahu alaihi Muhammad, cahaya ni, ilmu ni macam cahaya, dan hati ni macam kaca. Cahaya tak akan boleh masuk kepada kaca yang berdebu kotor. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan debu kotor tu punca apa? Dosa. Itu sallallahu alaihi Muhammad, nombor satu sekali nak cek, tengok adakah dosa masih melekat dengan tubuh badan kita. Tengok ilmu jadi manfaat ataupun tidak. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, banyak tuan-tuan malam ni ada 11 poin. InsyaAllah kita berhenti dalam ke 12.30 insyaAllah. Tuan ni risau orang kita berhenti awal lapak ni, lapak. Baik, yang kedua tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, maksiat, dosa kemaksiatan menghalang rezeki. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, sallallahu alaihi Muhammad, minta maaf. Yang kedua, maksiat menghalang rezeki. Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, kan kita dibaca tu sallallahu alaihi Muhammad, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yadhuqa haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka jalan dia. Allah akan bagi rezeki padanya daripada arah yang tidak disangka-sangka. Syarat takwa pada Allah. Siapa takwa ke Allah, Allah akan beri rezeki tanpa dia sangka-sangka. Allah mai rezeki kat dia. Syarat dia takwa. Takwa ni apa? Takwa ni tuan-tuan ulama sebut tersusun daripada perkataan takwa tu sendiri. Ta, qaf, waw, ya. Takwa. Tahu apa dia? Taubat. Orang bertakwa, orang yang banyak taubat. Pasal apa taubat? Sebab dia beriman yang dia selalu ada dosa. Sebab tu bila Allah sebut tentang orang bertaubat, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Allah tak kata ya ayyuhal muslimun, wahai orang muslim. Allah kata mukminun. Pasal apa? Pasal orang beriman saja dia akan berasa berdosa. Faham ni Ustaz? Lagi kuat iman dia, lagi dia rasa dia tenggelam dalam dosa. Sebab tu para sahabat kata apa? Kami orang-orang mukmin kalau buat dosa rasa macam gunung nak jatuh timpa kami. Tu berasa sungguh dosa tu. Tapi orang munafik bila dia buat dosa, dia berasa macam lalat hingga ke hidung dia lalu dia buat guni-guni. Dia lalat gitu. Orang munafik zaman Rasulullah buat dosa berasa lalat hingga ke hidung ni, dia buat tu. Kita buat dosa tak berasa apa tu. Lagi teruk pada dia buat tu ni. Sungguh ni. Hang mengaku pilah pada hang buat anggap pilah. Tuan-tuan, tambah-tambah tuan-tuan duk Langkawi ni. Lagi kemas ni orang Langkawi ni, iman lagu ni. Subhanallah. Lalu kok pandai senang berselerak dosa kan. Mana? Tapi dia tak berasa apa, dia relax. Tak ada apa dah Ustaz, kami dah mangli tengok kan. Tak ada apa dah. Tak ada apa tu bukan tak ada dosa, tak ada apa tu dah tenggelam dalam dosa tu sampai tak rasa apa dah. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian sekalian. Syarat pertama, orang bertakwa dia taubat. Nak jadi orang taubat, dia mesti beriman. Yang kedua qaf, qanaah. Orang bertakwa, orang qanaah. Qanaah ni apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah bagi kat dia. Dia tak cari lebih sampai ditinggal akhirat dia.
Dia tak duduk saja sampai dia meninggalkan dunia dia. Cukup aja untuk dia. Qanaah. Yang ketiga, orang bertakwa, orang yang wara'. Wara' ni apa? Berhati-hati dengan apa yang dia duk buat. Nak buat satu benda, nak tengok orang wara' ni lagu mana. Dia nak buat satu benda, dia timbang tengok. Kalau aku buat ni jadi pahala ke jadi dosa? Kalau aku buat ni sekali, kalau aku mati tengah buat ni, mati husnul khatimah kan mati su'ul khatimah. Sebab mati bila-bila masa boleh mati. Tuan faham tak ni? Orang warak tak pergi tengok wayang kot. Ada yang tak pergi tengok wayang. Cerita munafik. Tak pergi tengok. Oh tu tak pandang anggur nampak tak? Selfie depan bangun wayang je kan? Kata ustaz nak pergi tengok wayang ustaz boleh tak? Saya kata pergi. Satu je. Tolong pastikan tak mati dalam bangun wayang. Tidak. Kalau mati dalam bangun wayang di mana? Esok masuk surah abang. Seorang AJK Masjid Al-Ihsan Temoyong Pulau Langkawi, dia dapati meninggal dunia dalam panggung wayang ketika sedang menonton filem munafik. Ada orang kata apa? Ya Allah, solehnya tu imam ni mati dalam panggung wayang. Masya Allah, ni mesti syurga Jannatul Na'im ni. Mana ada orang kata begitu? Orang kata tak ada Pak Ling ke Pak Long ni nak mati. Tidak dah. Orang warak dia nak pi, dia timbang tengok. Kalau aku buat ni jadi pahala ke jadi dosa? Tu orang warak. Kita boleh buat ni kan? Kita nak buat apa pun. Nak pi mana pun timbang tengok. Kalau aku pi ni sekali mati kot je lah. Accident ke? Accident ni mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Boleh faham tak ni? Tu warak namanya. Dan ya yakin. Taqaf waw ya, yakin. Yakin apa? Yakin bahawa semua perlakuan diperhatikan oleh Allah. Yakin bahawa Allah menentukan qada dan qadarnya. Yakin bahawa setiap dia buat tu ada dosa, ada pahala dia. Yakin bahawa dia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yakin bahawa Allah akan persoalkan apa benda dia buat. Yakin bahawa di sana ada syurga dan neraka. Maka cukup semua benda ni, dia jadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Buat benda ni semua, tuan-tuan tak payah risau. Allah bagi rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Lawan kepada dia asi, maksiat. Bila dia buat maksiat, maka dia akan menjadi perkara yang menghalang rezeki dia. Rezeki tak main. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka meninggalkannya, yakni ketakwaan itu berarti menimbulkan kefakiran. Seorang hamba dicegah daripada rezeki, kata Nabi SAW. Seorang hamba dicegah daripada rezeki akibat dosa yang dia perbuat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rezeki akan terhalang bila buat dosa kan? Tapi ustaz, dia tu tinggal semayang. Oh, niaga lagi maju. Ustaz, hari ni saya tak mayang subuh ustaz. Hari ni close deal ustaz. Tuan faham tak ni? Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau yang demikian, namanya rezeki itu bukan rezeki yang Allah redha, tapi namanya istidraj. Istidraj. Faham istidraj tak? Istidraj ni Allah bagi uji dia, Allah uji dia supaya dia makin jauh. Tuan-tuan nak tahu rezeki istidraj ni macam mana? Tengok hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat rezeki itu. Dulu, ya Allah, bagilah aku meniaga maju, ya Allah, bagi meniaga maju, ya Allah, bagilah, minta, Allah bagi. Lepas dapat meniaga maju tu, dulu boleh main masjid, semayang berjemaah 5 waktu tak tinggal. Lah tinggal dah, tinggal 2 je. Dulu boleh jadi tu imam, kadang-kadang ganti tu imam tak main, dia boleh main. Dulu ni tak ada lah. Main lambat je, masmuk je, manjang. Dulu tuan-tuan boleh main-main subuh, paling tidak subuh tiap-tiap hari, tak pernah tinggal. Lah tak ada dah subuh, kadang-kadang telajak sampai pukul 8, pasal semalam mesyuarat sampai pukul 2 pagi. Tuan faham tak ni? Waktu tu rezeki tu bukan rezeki yang Allah redha, tapi nama dia istidraj. Allah bagi tak? Bagi. Kadang-kadang tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, harta benda jadi istidraj kat dia. Kadang-kadang ilmu jadi istidraj kat dia.
Kadang-kadang anak-anak dia jadi istidraj kat dia. Ya Allah, bagilah anak ni, kahwin lama dah tak dapat ni, tak dapat anak, kahwin lama, ya Allah bagilah anak, bagilah anak, bagilah anak. Faham tak? Bangkit qiyamul lail, pinu semua umrah, dapat anak, subuh tak bangkit. Semayang zuhur pukul 4.30. Pasal apa? Anak kecil. Masjid pun tak main lama dah. Lama tak nampak masjid. Anak kecil. Mau buah atas kepala budak tu. Hari tu minta sangat. Bila Allah bagi rezeki sepatutnya apa? Syukur. Syukur tu macam mana? Lafaz alhamdulillah. Yang kedua, salih al-Muhammad, buat perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada kesyukuran. Apa dia? Tambah amal ibadat. Sepatutnya bila dapat anak, rajinlah main masjid. Bila dapat kerja, rajinlah main masjid. Bila dapat rezeki, rajinlah main masjid. Rajinlah buat ibadat. Tapi jadi sebaliknya, maka waktu tu anak dia jadi istidraj kat dia. Boleh faham ni Nasmat? Jadi subhanallah, rezeki yang baik, yang berkat ini akan terhalang kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Buat maksiat, tu tuan-tuan, pesanlah. Kita ni orang mengaji, insya-Allah kot tuan-tuan boleh duk main mengaji. Main mengaji insya-Allah tuan-tuan boleh faham juga sikit-sikit. Orang duk tegur kita, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu akan jadi manfaat kepada orang beriman. Kita ni kalau 3-4 hari tak tegur, kerja longkang. Dalam tu dengar tazkirah dia semangat. Betul? 3-4 hari tak dengar, lelong-lelong dia longkang pula. Saya orang tegur pula, bangkit tegak pisat. 3-4 hari tak dengar, lelong pun je tu longkang pula. Ada juga naik itu longkang, tapi kalau langsung tak dengar tazkirah, apa jadi kita? Duduk dalam longkang serit. Lepas tu duduk berasa macam longkang tu jalan dia. Marah kat orang semua, orang kata tak betul ini jalan, tak betul ini jalan dia. Dak, jalan aku betul. Pasal apa? Pasal dia tak tahu kata duduk dah salah. Pasal tak pernah duduk dengar nasihat. Maaf ya Simat. Kadang-kadang kita jaga tapi anak-anak kita tak jaga. Kadang-kadang kita duduk jaga semayang tapi anak-anak kita tak jaga semayang, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Tak kesian dekat depa ke? Nabi SAW sebut, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, tuan dengar hadis ni elok. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Uqadin yadribu kullu uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in tayqadha wa dhakara Allah in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha habithan nafsi kaslana atau kama qala Rasulullah. Syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan syaitan katakan bagi setiap ikatan itu di tempatnya, kamu masih milik malam yang panjang. Kamu panjang lagi. Tuan-tuan bisa dengar lah bisikan ni. Bangkit pagi-pagi, dia kata apa? Awal lagi. Saya dengar lah. Tahu tak bisikan apa tu? Syekh Tan. Mana? Awal lagi tidur. Awal lagi. Tu bisikan syaitan. Sebab setiap pada kita bila tidur malam, 3 ikat syaitan kat kita. Dia bisik kat ikat tu, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Bila kamu bangkit, kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fadzakarullah, zikir, sebut nama Allah, kata alhamdulillah, maka turunkan 1 ikatan. Kemudian fatawadda, kemudian kamu pergi berwuduk, maka inhalat uqdatun, maka akan turunkan 1 ikatan lagi. Kemudian sallallahu alaihi wasallam fa in shalla inhalat uqdatun, kalau dia bangkit semayang maka turunkan lagi 1 ikatan. Kalau tidak, kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau tidak dia akan bangun dalam keadaan cergas dan tenang. Jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan lesu dan malas. Syaitan ikat kita. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau hari ni dia tak semayang? Dia bangkit. Tuan-tuan rasa-rasa orang yang tak semayang subuh ni, dia bangkit, dia baca doa bangkit tidur tak? Tak lah Ustaz, saya ni jenis insya-Allah Ustaz, saya doa bangkit tidur saya, walaupun saya tak semayang subuh Ustaz, tapi doa bangkit tidur saya sangat jaga.
Jarang kot dengar orang macam lagu tu kan. Kalau subuh pun tak sembahyang tu, doa tu berasa macam berat nak juga dia. Paling tidak kalau dia kata alhamdulillah, turunkan satu ikat, masuk ada 2 ikat ke? 2 ikat ke? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 2 ikat ni setiap hari dia tak sembahyang subuh selama 10 hari, maksud dah ada 20 ikat di tubuh dia. Kalau setahun 360 hari, 2 ada berapa? Matematik film macam aku juga ke? 720, betul penting. Lebih kurang lah. 720 ikat kat tubuh badan dia ni. Syaitan ikat tu. 10 tahun tak sembahyang. Subhanallah, tuan-tuan, macam mumia. Kena ikat kan syaitan. Kalau kena ikat lagu tu lah berasa Allahumma salli tuan-tuan. Bayang tak syaitan duk ikat lagu mana? Nak pergi buat baik, nak sembahyang, tarik. Nak puasa, tarik. Nak buat maksiat, lepas. Pasal apa? Pasal siapa duk kontrol dia? Syaitan duk kontrol dia. Tuan-tuan, salli alaihi Muhammad. Jaga. Tak sembahyang subuh, Allah tak jamin kehidupan dia hari tersebut. Hidup dia, Allah lepas jaminan dia. Hang buat nyeri. Hidup mahal ni, hang buat nyeri. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat guru saya cerita satu riwayat. Tuan-tuan tak payah duk tanya sahih tak sahih, saya tak tahu. Saya petik perkataan guru saya. Satu riwayat. Saya sebut riwayat, saya tak sebut hadis. Salli ala sayyidina Muhammad. Dicerita ada seorang yang pergi mengadu kepada Rasulullah tentang beratnya rezeki di rumah dia. Rasulullah, pasal apa berat sangatlah rezeki aku ni, pasal apalah yang susah sangat kehidupan aku ni. Lepas satu-satu, lepas satu mai. Tak tahu ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Kamu sembahyang tak? Soalan ni pertama. Kamu sembahyang tak? Saya sembahyang ya Rasulullah. Nak abang kata berat rezeki tu kadang-kadang sebab tak sembahyang. Kamu sembahyang tak? Tak sembahyang. Isteri kamu sembahyang tak? Isteri saya sembahyang. Anak kamu sembahyang tak? Anak sembahyang. Tuan-tuan, pasal apa Nabi tanya? Pasal apa Nabi tanya keluarga dia? Pasal apa tanya suami? Pasal apa isteri dia? Pasal apa tanya anak-anak dia? Sebab kalau ada orang dalam rumah kita yang tak sembahyang, dia akan memberatkan rezeki seluruh orang yang dalam rumah. Tuan-tuan, kita jaga dah, kita ada anak-anak kita tak jaga. Nak sembahyang tak sembahyang ikut dan sembahyang sudah, tak sembahyang sudah. Sembahyang lagi, sembahyang dah. Okey. Subhanallah. Faham tak ni? Rupa-rupanya kata guru saya, ada tulang orang tak sembahyang, burung pergi ambil, bawa tulang tu jatuh atas bumbung rumah dia. Kes tu bukan tak ada siapa yang tak sembahyang rumah tu, ada tulang orang tak sembahyang duduk atas bumbung rumah dia, habis berat rezeki satu rumah. Kalau tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, ingat maksiat menghalang rezeki. Nak dapat rezeki yang berkat, jadilah orang bertakwa dengan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat akan menimbulkan jarak di antara kita dengan Allah. Kita makin jauh dengan Allah. Orang yang duk buat maksiat, dia jauh dengan Allah. Jadi nak azan buat tu ya. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya, kosong jiwanya, tak tenang. Maka sang arif berpesan, jika kegersangan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Di dalam hati kita tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa atas dosa. Kadang hati ni rasa macam kosong aja. Rasa macam tak terisi. Ketahuilah bahawa mungkin disebabkan oleh dosa-dosa yang kita buat. Yang keempat, maksiat akan menjauhkan si pelakunya daripada orang lain. Orang lain bukan tahu kita buat maksiat, tapi Allah akan masukkan ke dalam hati orang-orang tu supaya jauh dengan kita. Tak seronok duduk dengan kita. Tengok muka kita pun tak tenang, hati tak terdorong.
terutama daripada orang-orang yang baik-baik. Semakin berat tekanannya, semakin jauh pula jaraknya, sehingga berbagai manfaat dari orang baik itu terhalang daripadanya. Kesunyian dan kegersangan ini makin menguat sehingga berpengaruh pada hubungan dengan keluarga, anak-anak dan hati nurani dia sendiri. Seorang salaf berkata, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan lihat pengaruhnya kepada perilaku binatangku dan isteriku. Antara orang yang Allah akan jauhkan, tuan-tuan, daripada kita bila kita buat maksiat ialah orang baik-baik. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kadang-kadang tuan-tuan, tok-tok guru, alim ulama tak mau duduk dengan kita. Kita teringin nak pergi duduk kat tok-tok guru, tapi tak ada ruang pun untuk kita pergi duduk kat tok guru. Pasal apa? Allah menjauhkan tok-tok guru, orang alim daripada kita. Kita duduk dekat dengan alim ulama, kita dapat berkat. Lepas tu ulama sebut, di antara manfaat bila kita duduk bersama dengan ulama, limpahan berkat ulama tu akan mai kat kita. Hidup alim ulama ni tuan-tuan bukan macam kita. Bangkit pagi-pagi dengan qiyamul lail dia, sehari kuliah subuh, malaikat berhimpun dengan dia. Sehari pergi kuliah duha pula, malaikat berhimpun dengan dia. Sehari tuan-tuan sekalian bersama duduk zikir pula, malaikat zikir. Hidup dia sentiasa dikelilingi oleh malaikat, hidup dilimpah oleh siapa duduk dengan dia, berkat tu akan sampai kat dia. Tapi orang yang buat dosa, Allah tak mau berkat orang baik tu melimpah mai kat dia. Maka Allah akan jauhkan orang baik-baik daripada orang yang buat dosa. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang kita buat kenduri. Kita buat kenduri. Bila kita buat kenduri, kita harap tok-tok guru semua pekat mai kenduri kita. Kita mesej kat tok guru tu, ustaz, mailah nak rumah saya kenduri hari sekian-sekian. Ustaz ni jawab apa? Minta maaf nak saya pergi umrah. Hantar pula, ustaz, mailah rumah saya kenduri sekian-sekian. Saya minta maaf nak saya ada program kat Johor. Kau pula, ustaz, mai rumah saya kenduri nak. Minta maaf nak saya tak boleh nak pergi, saya ada majlis kat sini. Semua ustaz kita panggil, semua ada urusannya. Tuan-tuan, ustaz siapa? Boleh tak kalau Allah nak lapangkan waktu ustaz-ustaz tu semua untuk mai kat kita, boleh tak? Boleh. Pasal apa mereka semua sibuk hari tu? Saya takut Allah duk jauhkan mereka pada kita. Waktu hidup tuan-tuan buat kenduri, tok-tok guru tak mai tak apa lagi. Jangan waktu mati Allah tak izin tok guru untuk mai majlis kita, sembahyang jenazah kita. Nak faham ni semua? Seorang lelaki tuan-tuan, nama dia salli ala Muhammad, Dzulbijadain. Dzulbijadain ni dia gelaran para sahabat panggil kat dia, dia pemilik dua kain. Kisah dia, waktu dia nak pergi kat Nabi SAW, dia dibuang keluarga dia. Semua harta benda dia diambil balik, balik. Yang ada kat dia cuma dua helai kain lah. Selai kain kat atas, selai kain kat pinggang. Tu je pop belakang dia bagi kat dia. Itu pada lari-lari pergi kat Nabi SAW, pakai dua kain tu, duduk dengan Nabi SAW. Bila duduk dengan Nabi, dia ni tuan-tuan zikir kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir kuat. Sampai para sahabat kata, apa dia ni pasal apa Rasulullah nak tunjuk kat siapa ni duk zikir kuat lagu ni jenis betul api. Faham tak? Bukan zaman Rasulullah ada, zaman kita pun berlambak orang bisa lagu ni. Dia nak tunjuk lah ni. Nak salli ala Muhammad. Rasulullah kata apa? Dia sedang meluahkan perasaannya kepada Allah. Sebab tak ada siapa pun di antara dia dengan Allah tu, tak ada hijab langsung. Dia direct dengan Allah. Keluarga tak ada, harta benda tak ada. Apa yang dia ada? Allah Rasul. Seronok dia luah ke Allah dan Rasul. Sedih luah ke Allah Rasul. Hidup gembira Allah Rasul. Apa saja Allah Rasul. Allah Rasul. Tak ada hijab langsung di antara dia dengan Allah Rasul. Tuan-tuan, pada hari mati dia, Ibn Mas'ud cerita, aku dengar hari mati dia tu, Dzulbijadain ni tengah duduk korek liang. Tahu malam tu nak ke bumi Dzulbijadain. Dia duduk dalam khemah balik daripada perang. Bila keluar pada khemah, dia tengok, ya Allah, hebatnya orang ni. Orang yang sedang menguruskan jenazah dia, dua orang kiri kanan Nabi SAW. Yang paling hebat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jarang-jarang orang dapat ni, yang diuruskan jenazah ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni. Jarang-jarang dapat.
Untunglah kawan ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar urus jenazah dia. Kalau depa ni duk urus jenazah kawan ni, aku tunggu apa lagi? Cepat-cepat dia pergi nak pergi tolong sekali. Bila dia sampai dia tengok dekat dalam liang tu, menangis dia. Beruntunglah orang ni, beruntunglah dia tengok ada seorang dekat dalam liang tu sedang membersihkan liang. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah kita bawa saudara kita mai. Rasulullah ambil dia, Rasulullah baringkan dia, Rasulullah SAW uruskan dia dalam kubur. Sebelum Rasulullah keluar pada kubur, Rasulullah angkat, ya Allah engkau redalah pada orang ni sebab aku reda dekat dia. Menangis para sahabat, semua cemburu kat dia. Jenazah dia diuruskan oleh manusia paling mulia Rasulullah SAW. Confirm selamat dunia akhirat. Pasal apa tuan-tuan? Solat Muhammad, pasal hubungan dia dengan Allah sangat kuat. Tuan-tuan tengok alim ulama bila meninggal dunia macam mana. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tok Guru Salli ala Sayyidina Muhammad, Ustaz Fadil Nur. Tuan-tuan, yang siapa best-best saya ni tuan-tuan biasa tahu. Kita berjalan dekat 10 km tuan-tuan nak pergi waktu tu ziarah tu. Tuan-tuan, hari tu orang Allah lapangkan semua orang untuk pergi. Jam tuan-tuan nak keluar pergi tol apa ni Salli ala Sayyidina Muhammad. Tol apa? Tol Langgak oh. Jadi biar tak biar. Orang Langkawi tak ada Salih Semat Haji Saleh. Jenazah dia diusung daripada madrasah dia, atas tangan orang, daripada madrasah ke kubur 4 km atas tangan orang. Ramainya manusia mati dia tuan, bukan cerita pergi telefon orang panggil yo. Ustaz Mai ni mati dah kan ni, tolong main jenazah tak? Tuan-tuan tak ada tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Hari tu cerita Allah akan gerakkan hati semua orang untuk pergi mayat jenazah dia kalau Allah sayang kat dia. Tapi tuan-tuan boleh bayang waktu hidup kita pun Allah jauhkan orang baik-baik pada kita. Macam mana keadaan waktu mati kita ni? Tuan-tuan faham tak ni? Muhasabah lah, muhasabah. Salli ala Sayyidina. Kita nak pergi duduk kat Tok Guru sibuk. Tak apalah kena saya sibuk. Allah tuan-tuan Sayyidina. Ya, pasal apa ni dosa banyak aku ni. Tuan-tuan Sayyidina. Takut. Ni orang baik-baik ni. Bukan cerita Tok Guru. Orang baik-baik ni cukup lah. Kawan-kawan kita ni, orang soleh ni, duduk dekat-dekat baik-baik. Salli ala Sayyidina. Bukan geng-geng duduk merapu. Kadang ada setengah geng masjid geng merapu ada kan? Mana? Geng masjid lah, tapi kaki merapu juga. Kan? Sembang lah WhatsApp tu, Allah. WhatsApp geng masjid soleh je nampak. WhatsApp sebelah merapu, merepek dah. Tapi orang masjid. Bukan geng macam ni. Tak, geng yang dia dah duduk baca Quran. Geng yang sebelum azan dia dah kat masjid dah. Yang tu nak kena rapat dah tu. Tapi dia pun tak teringin nak rapat kita. Dan kita pun tak teringin nak rapat dia. Tentu ingat dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi SAW cerita tentang orang-orang mukmin yang boleh pergi tolong sama-sama mukmin nanti di yaumul qiyamah. Dia pergi cari kawan-kawan dia. Waktu dia duduk dalam syurga, dia cari kawan dia tak jumpa. Mana kawanku ni? Ya Allah, ni kawanku ni dulu waktu hidup di dunia dia semayang sekali dengan aku, dia puasa sekali dengan aku, dia pergi haji, tapi aku tak jumpa dalam syurga. Ya Allah, dia duduk mana? Rupanya duduk dalam neraka. Allah kata pergi buat keluar dari neraka. Allah tukarkan bentuk jasad dia, dia boleh masuk dalam neraka, redah neraka sampai paha lutut. Pergi panggil, pergi ambil kawan-kawan dia, buat keluar dari neraka tu. Orang baik. Agak-agak dia nak tolong tak kita waktu hidup, waktu kita duduk dalam neraka nanti, kalau di dunia pun Allah tak izin untuk duduk dekat-dekat dengan dia. Faham tak ni Ustaz? Muhasabah lah, tengok muhasabah. Kau nak macam mana? Baik, yang berikutnya Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, maksiat menyulitkan urusan. Jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan, maka pelaku maksiat akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi berurusan dengan setiap segala urusan-urusannya. Kalau takwa, orang bertakwa Allah pemudah aja urusan. Allah buka lapang aja, nampak dia mudah aja urusannya. Tapi orang rajin suka buat dosa, dan orang yang masih ada dosa yang melekat dalam tubuh badannya, semua urusan-urusan dia tuan-tuan Salli ala Sayyidina Muhammad
jadi susah, sulit. Nak buat apa benda jadi payah, lepas satu-satu payah urusan. Kadang-kadang tuan-tuan, bila tuan-tuan nak buat apa satu-satu benda, dan tengok awak jadi payah sangat tau, awak jadi susah kan. Tuan-tuan cek tengok ada tak dosa tuan-tuan buat, ada dosa buat. Kita nak file satu benda, kita nak urus satu benda, jadi payah, sangkut. Kadang-kadang urusan anak-anak, kita nak jadi lagu tu, tok dia sangkut, dia payah, dia susah. Cek tengok ada tak dosa yang kita duk buat, ataupun ada tak dosa-dosa kita buat dulu, kok Allah tak ada lagi, yang jadi berat tuan-tuan sekalian, dosa disembah segala urusan kita. Tuan-tuan salih ala sayyidina Muhammad, lah ni insya-Allah kadang-kadang tak buat dah kot, dah jadi orang baik dah jadi zikir masjid, ketayak atas kepala, serban atas kepala, insya-Allah dosa tak buat lagi. Sebab syarat taubat nasuha, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada 3. Yang pertama, berhenti, tak buat lagi dah. InsyaAllah kot kita tak buat lagi dah kot, kita ni jadi orang baik dah kot. Faham tak? Dulu memang kaki mampu. Faham tak Syed? Dulu zaman tak main masjid ni, Allah, mana disko tak pergi. Faham tak Syed? Ada dengan kita minum arak, ada dengan kita pernah berzina dulu ni. Salih alaihi wasallam. Tapi benda dah lepas dah, tak buat dah, insya-Allah lah ni dah jadi baik dah. Yang pertama, yang tu insya-Allah boleh buat kot. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang ni pun insya-Allah kita tak buat dah kot. Dah memang azam, pas ni tak buat dah Ustaz, sudah yang lepas-lepas sudahlah, ke depan tak lah kot, malu kat orang Ustaz. Tak Ustaz. Dia mai tuan-tuan, perasaan malu. Kata Nabi SAW, fa'illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu, kata Nabi SAW. Maksudnya waktu kita jahil jauh pada Allah tu memang tak malu, buat ikut dan lah. Keluar disko, selfie depan disko. Faham tak? Lah ni dah jadi AJK masjid, dah dapat hidayah dah tuan-tuan, dah makin dekat dengan Allah. Lepas 5 tahun keluar balik Facebook memory 5 years ago, keluar gambar tengah duk posing depan disko tuan-tuan. Lah ni jadi tok bilai masjid. Kelang kabut duk cari tu dah. Kita bangkit tidur lambat hari tu, tengok kawan-kawan dah tengok dah tu, semua keluar mabuh muka kemat terkejut gitu. Macam mana nak kelang kabut, malu. Zaman dulu zaman jahil tak malu, tapi makin kenal Allah dia mula bertambah sifat malu. Maka azam ke depan tak mau buat lagi dah, malu kat orang dia buat maksiat tu. Cuma yang ketiga ni payah sikit. Apa dia? Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Menyesal. Tuan-tuan, susah nak menyesal dengan dosa, pasal dosa tu sedap. Dosa seronok. Apa kata dosa tak seronok? Kita pernah buat dosa, kita tahu seronoknya dosa tu. Duk makan tepi kat kedai sebelah sana, kedai sebelah karaoke. Faham tak? Duk tengah tu keunggulan cinta sebelah sana. Kita duk belah sana makan ni ketak kaki-kaki. Sebab kita duk biasa buat yang dulu ni. Picing pun tak kena sambil duk makan char-kway-teow. Ni siap jadi juri profesional lagi. Benda kita duk biasa buat, kita tahu sedap yang benda tu. Lalu kok disko tu, kawan-kawan pun duk berhenti depan disko apa. Ni ketak kaki rasa macam nak piu. Sonok tu duk dundang. Tuan-tuan dekat tu. Kita biasa duk buat benda-benda maksiat itu. Maka sedap tu masih duk berada, duk asal dalam hati kita ni. Maka bila sedap tu duk berasa dalam hati, dia tak menyesal. Nak tahu menyesal tak menyesal, tengok rajin duduk bersembang hari tu. Dulu waktu mula-mula main Langkawi ni tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, tak kahwin lagi. Lepas tu waktu pergi kerja kat hotel mana tuan-tuan, itulah berjumpa dengan bini kita lah ni. Faham tak? Kes berjumpa tu terantuk kepala dekat pansekat. Waktu nak pansekat tu jatuh tu pak terantuk, dia fall in love. Cinta pandang pertama dan sekalian sebab keluar bunga-bunga apa semua. Faham tak? Itulah jadi bini kita lah ni. Tapi sebelum jadi bini tu tuan-tuan, salih alaihi Muhammad duk rumah sewa, nak masuk kerja pukul 7, salih alaihi Muhammad keluar pukul 5. Buat apa? Pergi dating dulu.
Nah, zaman tu lah, zaman jahiliah lah ni. Tahu tak? Di pusing Pantai Cina. Pantai Cina zaman tu bukan berjalan ni. Ni tuan. Salih zaman. Oh, Masya Allah, naik motor pusing. Lepas tu pergi tepi pantai tu, cerita masa depan ni. Faham tak ni? Lah ni dah jadi bini kita dah. Anak dah 3 orang dah. Naik kereta sekali-sekali lalu kot Pantai Cina. Tengok tempat duduk dating dulu ni. Bini kita cuik apa? Abang ingat tak tempat tu? Ingat tempat tu? Besar dah pokok tu, dulu kecil dah ni besar pokok tu. Faham tak? Pokok tu lah jadi saksi cinta kita. Memang pokok tu sungguh lah jadi saksi ni. Tuan-tuan, yang duk cuik-cuik paha, yang duk gelak tu tanda menyesal ke? Tu dulu tu bukan bini kita. Yang kita duk peluk-peluk tu bukan mahram kita dulu ni. Dosa tak buat dulu ni? Lah ni betul ya, tak apa lah, tak dosa dah, peluk pi lah lagu mana pun. Dulu waktu belum kahwin duk peluk tepi pantai tu dosa tak? Dosa. Waktu kita teringat dosa kita duk buat bini tu, seronok ke? Menyesal ke? Seronok tuan-tuan. Keluar makan reunion geng-geng sekolah. Salih Al-Azhar Muhammad, faham? Cerita apa? Cerita zaman sekolah dulu. Ingat tak budak perempuan tu? Ingat dah hang buat apa dulu? Ingat dah. Wah, akak gelak. Gelak tu bukan tanda menyesal. Sebab tu ulama sebut, kalau mulut melafazkan istighfar tetapi hati masih terikat dengan kesedapan dosa yang pernah kita buat, ketahuilah dosa kamu masih belum diampunkan. Cerita payah lah tuan-tuan, cerita susah lah. Pasal kita ni bukan jenis soleh sangat. Baru duk pedo, tapi maksiat tu duk sedap lagi dengan kita. Nak buat lagu mana? Takut dosa tak terampun lagi. Sebab tu macam-macam duk main. Dan tengok anak-anak kita. Allah, risau kita tuan-tuan, anak-anak kita lah ni. Besar anak-anak kita kan. Nak hantar mengaji jauh-jauh, tak nampak dekat mata. Nak duduk dekat-dekat dengan kita, masalah macam-macam. Gaya duduk besar sikit, pegang tangan kita, tak mau dah. Kita dulu tuan-tuan duduk besar tu, sekolah menengah tidak tak apa ayah lagi. Ayah tengok cerita Gusti, dia smackdown kita tu. Pambu kita tidak tak apa dia. Sekolah menengah jalan dengan mak lagi. Makan, kalau makan lagi ayah tak makan lagi tu tak makan. Tunggu ayah. Sayang kat ayah kat mak ni habis hati lah. Anak kita lah ni tuan-tuan, nak berjalan keliling kita. Tu yang ni maksudnya. Kita ajak sembang sepatah dia jawab. Tak cakap kita. Duduk atas kereta kadang pandang kat luar aja. Nampak bencinya kat kita ni. Anak kita. Sedih hati kita kadang-kadang. Kadang ambil handphone dah tuan-tuan sekalian. Nak tengok. Kita nak pegang handphone anak kita takut. Walau anak kita punya handphone tu hak kita tu. No such thing as privacy. Anak kita. Ambil tengok pelan-pelan. 18 password dia sementara nak sampai. Subhanallah. Tuan-tuan, buka satu lepas buka satu lagi. Sampai ke muka lah, buh bacap jari lah tu, dah macam-macam tuan-tuan semua. Mesti ada benda dia sembunyi. Sekali-sekali terjumpa, ya Allah, hancur hati kita ni. Jumpa apa dalam handphone dia, hancur hati kita. Siapa ni? Bangkit mak teriak dah malam. Aku buat aku macam ni. Tuan cuba flashback. Apa kita buat kat mak kita dulu? Pernah tak buat mak kita teriak malam-malam? Tu anak kita duk balas kita tu. Pernah tak buat anak kita duk toreh hati kita? Balong pisat kedai tak? Oh sibuk ah. Cik hati kita. Kita pergi rumah anak kita, duduk depan rumah, dua akak anak main masuk, mak masuk mak. Dak berdiri depan rumah, kot sepatah nak ajak masuk. Mak tak apalah, mak balik dulu. Balik teriak eh. Awaklah anak aku buat aku macam ni. Ingat tak zaman-zaman kita dulu kita duk buat kat mak kita dulu tu? Mak kita duk teriak kita gitu. Teriak malam-malam. Tuan-tuan, apa yang duk jadi kita ni? Tu benda yang kita duk buat dulu. Faham tak sebab cerminan. Jadi tuan-tuan sebab
Takut apa? Takut dosa kita tak buat dah, tapi dosa masih belum terampun. Takut yang tu. Sebab tu berat urusan kita, susah urusan kita. Pasal dosa tak terampun lagi. Bagaimana? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, maksiat akan menggelapkan hati. Ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah gelap gulita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kekuatan badan dan kecintaan. Sebaliknya, perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut wajah, kegelapan di dalam kubur dan kegelapan dalam hati, kelemahan badan, susutnya rezeki dan kebencian makhluk pada kita. Tuan-tuan buat baik, wajah seri, wajah ada nur. Macam tuan-tuan yang main ni, masya-Allah, nur wajah ahli syurga. Katalah amin. Mau kata ahli syurga pun tak mau amin. Orang buat baik, mungkin wajah ada nur, bercahaya. Bukan bercahaya tu macam tutup lampu suluh tu torchlight, tak. Ada nur Allah bagi, cahaya di wajah. Walau kulit gelap dia cahaya di wajah. Yang kedua, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Ibnu Abbas dia, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kekuatan badan. Tuan-tuan kenal seorang ulama namanya sallallahu alaihi Muhammad, Abu Suja' Al-Asfahani. Abu Suja' Al-Asfahani ni tuan-tuan, pengarang kitab sallallahu alaihi Muhammad fiqh yang sangat hebat. Dia ni tuan-tuan hidup sampai usia dia mencecah 120 tahun. Di hujung-hujung usia dia duk khidmat di Masjid Nabawi, pasang pelita, bersih makam Nabi. Dulunya dia pernah jadi wazir, pernah jadi menteri, pernah jadi mufti, ulama yang disegani hebat. Lepas tu orang tanya dekat dia, wahai Syekh, waktu di hujung usia dia duduk khidmat kat Masjid Nabawi, dah 100 tahun umur dia. Wahai Syekh, apakah amalan Syekh ni sampai panjang usia macam ni? Mata terang, telinga dengar clear, tubuh badan segak sihat. Apa rahsia Syekh? Tahu dia kata apa? Aku menjaga anggotaku di masa mudaku, maka Allah menjagaku di usia tuaku. Waktu muda-muda jaga tangan, tubuh badan semua daripada maksiat, Allah akan pelihara nanti sampai tua. Tua nanti Allah pelihara. Tapi kalau waktu muda buat maksiat, tak dan tua, Allah dah mula cabut nikmat tubuh badan kita. Waktu ulama sebut syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Syarat berkekalan nikmat ialah taat. Ibarat mudah lagu ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan beli motor, anak kita nak ambil SPM, dia kata, ayah beli sak motor kat cek, saya nak pergi mudah nak pergi sekolah. Kita kata kat dia, boleh dengan syarat. Syarat pertama, jangan pi tempat lain, jangan duk pi disco, jangan duk pi bawa awek, jangan duk buat apa-apa. Motor ni habuan pi sekolah ya. Faham tak? Faham. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dia pun kita bagi syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4. Dia pun setuju tak? Setuju. Puas hati tak? Nah, dengarlah. Tak puas hati lagi, panggil Pak Long lah. Pak Long, tolong baca saat ni. Dia kata ni, nombor 1 syarat dia, nombor 2 syarat dia, nombor 3 syarat dia. Setuju tak? Setuju. Sign ke bawah, sign. Kita pun bagi motor kat dia. Tak ada berapa lama, kita tengok tu, motor tu bagus, duduk parking depan disco. Dua esok pula tengok dia bawa awek tu tepi pantai.
Tuan-tuan, berhak tak kita sebagai ayah ni pi tarik balik motor kita pergi kat dia? Sebab dia telah melanggar undang-undang yang kita sebut ni. Layak tak kita tarik? Zalim tak kita ni? Tak. Macam itulah anggota tubuh badan kita dengan Allah. Allah bagi tangan-tangan kita ni ada syarat kena ikut, ada benda tak boleh buat. Allah bagi kaki kita ni ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Allah bagi tubuh badan kita ni ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Tapi waktu awal dulu buat macam-macam dah. Layak dah Allah tarik balik? Layak tuan. Tak dan tua sakit ni dah. Tak dan tua sakit tu dah. Tak dan tua sakit. Nak buat macam mana Ustaz? Kita dah lalu benda tu. Tak boleh nak tarik balik lah. Zaman muda kita tuan-tuan, Allah, alhamdulillah Allah bagi hidayah tuan-tuan sekalian di hujung-hujung usia ni. Zaman muda dulu apa kita tak buat. Lepas tu nak protes Allah. Pasal apa aku lagu ni, awak lagu ni, pasal apa uji aku lagu ni. Wah, dulu apa kita tak buat. Faham tak tuan satu cerita apa ni? Lepas tu tuan-tuan tak dan tua sakit macam-macam. Kita harap dia kafarah. Tak kafarah. Allah nak ampun dosa-dosa kita yang kita buat dulu. Dengan Allah bagi sikit ujian. Oh dah. Duduk lama pun tak boleh. Ni pukul apalah ustaz dah berhenti ni, ya Allah. Faham tak? Bunyi tek-tek lama dah tadi ustaz. Faham tak ni? Sambil duduk lonjok kaki, urut kaki ni. Duduk nampak ni. Mentara nak habis kuliah ni 273 kali punya belonjok saat duduk. Tinggal tak menunggi ni lagi. Allah nak buat ke mana tuan-tuan? Kita biasa buat silap. Redha lah nak buat macam mana? Biasa buat silap. Baik tuan-tuan, salat Jumaat. Kemudian kata salat Jumaat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas kata bagi Jumaat, orang yang buat baik, orang yang buat taat tu apa dia? Salat ala Sayyidina Muhammad, Allah akan bagi kecintaan makhluk padanya. Makhluk akan seronok duduk dengan dia. Dapat apa? Dapat kasih sayang manusia. Ada orang yang tuan-tuan sekalian, kalau tengok wajah dia, kita rasa seronok duduk dengan dia. Dan saya jumpa ada orang tu. Dan tutup guru mai seronok tengok dia. Ya Allah seronoknya tengok wajah dia. Yang tadi serabut tengok wajah dia jadi tenang kata. Macam para sahabat, sabut-sabut pergi cari Rasulullah. Tengok wajah Nabi je, rasa lega. Ada orang tengok-tengok muka dia, yang tadi tenang terus serabut. Kawan kita bagus tu, relax. Mai-mai tengok muka kita terus roplah terus. Nak motor belah balik. Kita aku tak boleh tengok muka dia serabut. Apa sebab? Bukan serabut tu nampak dak, Allah bagi perasaan tu, tengok wajah tu jadi tenang. Manusia mencintai orang yang baik. Dan kecintaan itu bukan sebab dia reka-reka, bukan sebab dia buat-buat. Dia Allah jadikan secara semula jadi fitrah pada manusia. Orang tengok, orang rasa seronok. Orang tengok, orang merasa tenang. Hasil daripada taat. Sebaliknya orang yang maksiat, Allah akan masukkan ke dalam hati. Bukan sekadar manusia, makhluk benci kat dia. Makhluk. Manusia benci, tengok muka tak boleh, ya Allah. Tu macam apa tabi'in tadi sebut. Aku melihat berubah wajah binatang tungganganku. Binatang dia berubah wajah kat dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Hasil pada dosa-dosa yang kita buat. Tuan-tuan, maka maksiat akan menggelapkan hati-hati tadi. Yang ketujuh, maksiat akan melemahkan hati dan anggota badan. Kekuatan seorang mukmin terpancar daripada kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat, maka kuatlah badannya. Tapi bagi pelaku maksiat, meskipun badannya kuat, sesungguhnya dia sangat lemah jika kekuatan itu sedang dia perlukan. Hingga kekuatan pada dirinya sering menipu dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana kekuatan fizikal dan hati kaum muslimin yang telah mengalahkan kekuatan fizikal orang-orang Parsi dan orang-orang Romawi. Orang maksiat nampak je kuat, tapi sebenarnya hati dia sangat lemah. Dia tak ada kekuatan, dia panggil kekuatan dalaman, kekuatan hati. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, walaupun nampak fizikalnya lemah, tapi hati dia sangat kuat. Sebab tu kadang-kadang Allah uji dia dengan sikit. Orang yang kuat fizikal tubuh badan, dapat sikit ujian, dia rebah.
Tapi orang yang taat dekat dengan Allah, Allah uji dia. Nampak dia lemah, tapi nampak dia kuat dalam berhadapan dengan ujian tersebut. Pasal apa? Pasal kekuatan hati tak nampak pada fizikal. Kekuatan hati nampak apabila dia mula diuji dengan ujian daripada Allah. Boleh nampak. Faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi, tak apa biar. Yang ke-9. Yang ke-8. Maksiat akan menghalang taat. Orang yang melakukan dosa dan maksiat akan cenderung untuk memutuskan ketaatan. Seperti selayaknya orang yang satu kali makan tetapi mengalami sakit yang berpanjangan dan menghalangnya daripada memakan makanan lain yang lebih baik. Lapar tapi tubuh sakit, orang buat mai tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam Muhammad spaghetti, orang buat mai steak, orang buat mai tuan-tuan nasi Arab. Mari Jumat tak boleh makan. Pasal apa? Pasal tubuh sakit. Macam itulah kita tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketaatan ini makanan rohani. Dan rohani tak boleh nak dapat, tak boleh nak terima makanan walau sesedap mana pun disebabkan oleh dosa. Tuan-tuan tengok sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kata, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Tahu manis iman ni lagu mana? Sedap ibadat, seronok ibadat, khusyuk ibadat, zikir subhanallah, sedap rasa zuk sampai hati. Tuan-tuan bisa tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh khatam Quran dalam satu sembahyang. Sayyidina Osman khatam Quran dalam sembahyang witir dia. Sembahyang witir khatam 30 juz Quran, berdiri 7 jam. Kita kata lagu mana buat Ustaz? Kalau Ustaz nak bagi contoh pun bagi logik sikit. Macam tak masuk akal je bunyi. Tak masuk akal lah bagi kita sebab kita tak berasa macam mana dia rasa. Tuan-tuan ingat tak zaman duk bercinta dulu ni? Cakap 3-4 jam, 3-4 jam cakap apa pun tak tahu. Fitri nak habis, cucuk pak tu. Subhanallah, saya cakap apa 3-4 jam ni? Tak tahu. Hanyut dalam dunia dia. Pasal apa? Cinta. Tahu tak? Zaman kita dulu tak ada telefon ni, handphone ni tak ada. Pakai telefon public phone. Bawa duit sudah budak uncang seret. Kerang bu. Sambil cakap sambil duk gulung wayar tu. Sampai apa gitu. Sagi orang bodoh nak main tu sekalian dia duduk rongkai pula dia cakap. Subhanallah. Waktu dia duduk cakap 2-3 jam tu dia bukan tahu apa dah, apa jadi keliling dia tu tak tahu dah. Dia dah hanyut dengan cinta dia tu. Macam tu orang duk qiyamul lail tuan-tuan sekalian yang sangat mencintai Allah. Dia tenggelam dalam cinta daripada Allah. Macam mana dia rasa? Kita tak tahu sebab kita tak boleh rasa macam dia rasa. Sebab kita tak dapat halawatul iman. Faham tak sebab? Saya ingat Ustaz Mutalib pernah bagi contoh. Dia kata macam orang naik kereta Mercedes lah. Dia kata orang duk cerita, oh sedap oh kereta Mercedes ni, seronok lah, syok je, sedap lah. Kita pun terengilah nak naik lagu mana rasa sedap kereta Mercedes ni. Satu hari naik motor sampai kat traffic light, gam kena langgak dengan kereta Mercedes. Jatuh petang kaki, dula. Tapi tu kawan yang naik kereta Mercedes tu angkat dia, oh jujur nak bawa pergi hospital, angkat dia bawa naik kereta Mercedes. Hari tu berasa lah macam mana naik kereta Mercedes tu. Faham tak? Habis tu saya cepatlah. Apa kan sedap, naik pelan-pelan sudah lah. Dok suruh cepat. Dia berasa sedap dah tu. Tak berasa sedap walaupun kereta Mercedes tu sedap, tapi dia tak sedap. Pasal apa? Sebab sakit. Macam itulah semayang tu sedap, tapi kita tak berasa sedap sebab kita sakit. Faham tak? Zikir tu sedap. Ada orang hanyut dengan zikirnya. Ribuan zikir dia lafaz pada setiap hari. Sebab apa? Sebab dia berasa kesedapan zikir tu. Kita tak berasa. Pasal apa? Sebab kita sakit. Sakit kat mana? Sakitnya tu di sini. Subhanallah.
Jadi sakit tu sebab dosa. Sebab tu kita tak berasa sedap dengan ibadat yang sebut halawatul iman tu. Sebab syarat nak dapat halawatul iman 3. Yang pertama, an yakunallaha wa rasuluhu habba ilaihi min siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain pada keduanya. Yang tu out dah. Yang kedua, mencintai saudara, sesama saudara ni, dan tidaklah dia cintai melainkan cintanya itu semata-mata kerana Allah. Bukan cinta pasal siapa-siapa, bukan cinta pasal apa-apa. Pasal apa suka sangat kat dia tu? Sebab dia baik. Pasal apa sayang sangat kat dia tu? Sebab dia tu akhlak baik, sebab dia tu pandai ambil hati, sebab dia orang semayang, sebab dia orang yang tak semayang tak sayang. Orang yang tak baik tak sayang. Cinta tak ada sebab. Cinta semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, yang ni, dia benci untuk kembali kepada kufur, benci untuk kembali kepada maksiat dia, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Tahu ni tak ada kan? Kita tak berasa lagu tu sebab kita masih sedap dengan maksiat kita. Maka tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka inilah yang duk menghalang ketaatan kita. Orang kata bangkitlah semayang witir sagi, lepas mayang sunat, lepas mayang isyak sagi, semayang sunat, lepas tu bangkitlah semayang witir siap-siap. Jangan tinggal sunat witir. Buatlah. Nabi SAW tak pernah tinggal sunat witir dia. Buatlah, banyak kelebihan sunat witir. Bukan susah pun nak buat. Habis sangat 2 campur 1. Buatlah. Kok kalut sangat, buatlah 1 saja. Tapi jangan duk maintain 1 saja, makruh hukum dia. Faham tak ni sebab? Satgi semua pekat buat, dia start motor balik. Tak buat juga. Tak percaya, tunggu lagi tengok. Nak, dia tak teringin. Tak sesuruh lah, dia memang tak teringin. Orang tak bacalah Quran, bacalah walau 1 ayat, bacalah walau 1 ayat. Tak teringin. Dia orang cerita buatlah sunat Ashura ni, puasa Ashura ni buat. Jangan tinggal. Yukaffiru anhu, akan diampunkan dosanya. Salih sama as-sanah madiyah, setahun sebelum tu ampun dosa. Puasa 1 hari Ashura tu, dosa banyak lah lepas tu. Buat. Tak teringin nak buat. Kalau buat pun duk tunggu orang ajak makan je tengah hari tu. Puasa tu orang tanya, puasa hari ni insya-Allah setakatlah ni, insya-Allah. Insya-Allah setakatlah. Nak pukul apa? 8 pagi. Duduk kat office lagi, tengok kawan duk pegang tengkuk, duk buat gosok je mata tu. Dalam hati tu, siapa nak tanya, siapa nak tanya, siapa nak tanya. Ai nampak letih apa ni? Ai puasa panjang terik ah. Ai kawan kita kata, puasa. Aku baru nak belanja hang tengah hari ni. Kawan kita pun jahat. Kita pun katalah, tak apalah, aku buka puasa jelah. Buka puasa, main boleh buka puasa ke tu? Ada pun menerima jemputan itu lebih afdal ya daripada puasa sunat. Dia buat keluar fatwa. Pasal apa? Memang tak ajak nak puasa pun, duk kerana nak buka puasa. Susah nak puasa tu dan qiyam mulai tak payah ceritalah. Waktu ulama sebut antara tanda seorang itu tenggelam dalam dosa ialah dia susah untuk berqiyam mulai pada malamnya dan susah untuk berpuasa pada siangnya. Itu tanda orang tenggelam dalam dosa. Seorang lelaki pergi jumpa Imam Hasan al-Basri. Wahai Syekh, saya ni rezeki murah je rezeki saya. Tanda Allah sayang kat saya kan? Imam Hasan tanya, kamu bangkit tahajud tak? Tak. Cukuplah kemurkaan Allah itu bila Allah tak izin kamu untuk bangun tahajud pada dia. Kadang-kadang dosa-dosa kita Allah tak izin tu. Tak pun. Tuan-tuan nak tengok, kalau tuan-tuan buat dosa malam tu, esok memang tak boleh bangkit tahajud. Pasal dosa-dosa kita duk halang kita berbuat maksiat, buat tak. Faham tak ni semua? Baik. Yang berikutnya, sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9. Maksiat memendekkan umur dan menghapuskan keberkatan dalam kehidupannya. Pada dasarnya umur manusia dihitung dari masa hidupnya. Sementara itu tidak ada nama yang namanya hidup kecuali jika kehidupan itu dihabiskan dengan ketaatan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dihabiskan dengan ibadah, dihabiskan dengan cinta dan zikir kepada Allah serta mementingkan keridhaannya.
Tak ada makna hidup panjang mana pun kalau tak buat ibadat. Orang yang buat maksiat, kalau tak buat meninggalkan ibadat pun tak ada makna lah hidup dia, apatah lagi kalau hidupnya dia pilih untuk buat maksiat. Maka umurnya walaupun pada zahirnya panjang, tapi dia pendek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan fikir lagu ni ya, saya nak bagi satu contoh. 2 rakaat yang tuan-tuan buat sebelum mayang subuh tu, itu lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa dekat gini yang ada sekeping tanah tepi tu Pantai Cenang tu, tuan-tuan, sekeping satu kaki harga dah RM700 dah. Okey, saya agak-agak gitu lah. Sekeping satu kaki RM700. Kalau dia ada 1 ekar, kalau dia 2 ekar tepi laut tu, dia di antara orang paling kaya pun. Kalau 1 Langkawi ni tanah dia belakang, kaya orang ni, kaya. Ya, kalau 1 Malaysia ni tanah dia, semua tanah dia, oh lagi kaya lah orang ni. Kalau seluruh dunia ni semua geran, semua nama dia, oh kaya lah, subhanallah. Bukan sekat tanah, bangunan duduk atas tu semua milik dia, kenderaan yang berjalan tu semua milik dia, duit dekat lambeng tu semua milik dia. Kaya dah orang ni, kaya tuan-tuan. Tapi ada orang lebih kaya pada dia, orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum mayang subuh. Kalau tuan-tuan mayang pagi tadi, tuan jadi orang lebih kaya daripada orang yang milik semua sebut tadi ni. Faham tak ni? Ni anak-anak kita ni tuan-tuan ni duk ngaji ni, tahfiz ni, depa tak pernah tinggal mayang tu. Kita zaman depa, umur depa dulu ni, bukan cerita mayang 2 kali sebelum subuh pun tak mayang. Tak ni muslimat. Kita ni jumpa ustaz jumpa saya ni okey, dulu rambut kurang sikit berdantu kat 5 je. Tuan-tuan, kita nak patah balik zaman kita tinggal semua tu, tak ada dah. Tak ada. Umur 40 tahun baru duk belajar main masjid, umur 40 tahun baru duk mengaji sikit-sikit, baru duk belajar buat ni umur 40 tahun ke atas dah. Yang dulu buang saja betul ya, buang saja betul ya. Kosong, tak ada apa. Dulu kalau boleh nak patah balik, depa tu nak, kalau subhanallah, bangkit di padang mahsyar daripada umur baligh, pahala setiap hari. Penuh dunia dan segala isi. Esok dunia segala isi, lusa dunia segala isi. Daripada baligh sampai mati. Untung tak tuan-tuan? Untung kita umur 40 ke atas ni baru nak buat. Daripada 40 sampai mati berapa lama sangat? Yang 40 tahun buang saja. Walau pada hakikat umurnya panjang, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Dalam keadaan macam tu pun malah nak buat lagi. Faham dah cerita apa ni? Tuan-tuan, saya jadi subhanallah, maksiat sebenarnya memendekkan umur kita di sisi Allah. Tak akan hilang keberkatan. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, yang ke-10, maksiat akan menumbuhkan maksiat yang lain. Lagi buat maksiat, dia memang maksiat yang lain. Seorang ulama salaf berkata bahawa jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka hal tersebut akan mendorong dia melakukan kebaikan yang lain dan seterusnya. Dan jika seorang hamba melakukan keburukan, maka dia akan terus cenderung untuk melakukan keburukan yang lain, sehingga keburukan itu menjadi kebiasaan baginya. Kita tengok orang bohong, sudahlah. Orang bohong dia kali berhenti satu bohong. Orang bohong dia kali berhenti satu bohong, dia akan lajak bohong dia. Semalam dah ceramah tak nampak, nak cerita apa tak, nak bohong apa, adik-beradik main rumah. Dia buat tu. Walaupun malam ni tengok konsert konsert hari Malaysia. Malam ni konsert hari Malaysia kat TV. Lah ni bagi dia start motor balik tengok. Tuan-tuan, dia tak main tengok TV, gegar Vaganza. Faham tak? Lepas tu orang masjidnya, semalam tak pergi kuliah. Takkan nak abang tengok gegar Vaganza kot. Adik-beradik main rumah. Adik-beradik main rumah, satu bohong. Adik-beradik mana? Tak lajak tu. Adik-beradik mana? Adik mana pula dah? Johor. Jauh main dah. Johor tu. Johor tang mana? Sudah tu dah. Dia nak kelihatan apa? Johor mana? Kat area JB tu. 3 dah bohong. Faham tak?
JB, aku pun ada beradik kat JB tu. Tang mana JB tu titik? Sudah tuan-tuan. Satu buah berengkai di 4-5 buah. Sebab tu setiap maksiat kita buat, dia akan bawa pada maksiat lain. Setiap maksiat kita buat, kita akan bawa satu maksiat yang lain. Tapi kalau kita mula buat taat, dia akan bawa pada taat yang lain. Tuan-tuan tak cara tuan-tuan try. Kita susah nak baca Quran. Susah nak baca Quran. Tuan-tuan azam je baca Quran sehari nak baca 1 ayat. Ataupun 2 ayat. Imam Nawawi kata baca paling tidak 2 ayat. Satu paling kurang 10 ayat baca. Kalau tak larat 10 ayat sehari, ambil satu setiap kali sembahyang 2 ayat. 10 ayat dah tu. 10 dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sadaqallahul azim. Teruk sangat. Tapi kalau tuan-tuan azam lagu tu, pi buka aja tuan-tuan, tuan-tuan tak akan berhenti takat 2 ayat. Kita akan lajak sampai habis. Pasal apa? Sebab kebaikan dia akan bawa kepada kebaikan yang lain. Dia akan bawa kepada kebaikan yang lain. Betul tak tuan-tuan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka salih ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, paksalah diri untuk buat. Sebab tu dengan taat ni tuan-tuan, dia panggil apa? Imam Ghazali sebut sabar. Nak masuk syurga, sabar. Sabar ni ada 3. Yang pertama, sabar atas taat. Sebab kalau tak sabar, tak boleh jadi. Ni macam duduk dengan kuliah ni, kalau tak sabar bangkit dah ni. Tu pun duduk kira sikit je, sikit lagi, sikit lagi. Lagi dia tak berhenti juga lagi pakai harus ya. Allahumma salli alaihi. Kalau tak sabar 2 rakaat lepas mayang tak boleh nak buat. Kalau tak sabar Quran 1 ayat pun tak boleh buat. Nak buat taat kena sabar. Yang kedua, taat atas maksiat. Sabar atas maksiat. Seronok nak buat maksiat, kalau tak sabar terlepas dia. Yang ketiga, sabar atas sabar atas ketentuan-ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Apa yang Allah tentu itu sabar, redha. Baik tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan yang terakhir, maksiat akan mematikan bisikan hati nurani. Maksiat dapat melemahkan hati dan kebaikan dan sebaliknya akan menguat kehendak untuk berbuat maksiat yang lain. Maksiat juga dapat memutuskan keinginan untuk bertaubat. Allah duk komunikasi kita dengan hati. Malaikat duk berbisik dengan hati. Sebab tu tuan-tuan, sejumlah keinginan hati untuk melakukan kebaikan itu sentiasa ada. Hang jahat pilah lagu mana pun, dalam hati tu mesti nak jadi baik. Kita tengok orang pergi masjid, dalam hati tu bisikan tu mesti nak pergi buat baik tu. Cemburu kadang-kadang bila orang dia buat taat, kita tak boleh nak buat. Orang yang duk buat maksiat, dia akan hilang bisikan-bisikan. Dorongan-dorongan untuk buat kebaikan tu tak ada. Pasal apa? Pasal hatinya telah terhijab dengan dosa-dosa. Tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan saya semat daripada 11 yang kita sebut tu, satu pun tak ada kat kita, mudah-mudahan. Tapi kalau ada muhasabah, banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah ampun seluruh dosa-dosa kita. Dan dalam hidup kita, kita rasa yang disebutkan sebagai kemanisan iman tu lagu mana? Teringin nak rasa macam disebutkan kemanisan iman tu lagu mana? Yang sedapnya ibadat tu teringin nak rasa. Mudah-mudahan bila Allah ampun seluruh dosa kita, kita akan dapat benda tu, insya-Allah. Tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu sebagai peringatan untuk diri saya dan peringatan untuk semua kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini diberkati oleh Allah SWT. Lapangkan hati-hati kita, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya ada dua pengumuman. Yang pertama, dekat luar sana saya ada buat dalam buku-buku saya. Ni amalan Bukat Darajat ni, buku yang amalan yang saya susun daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Saya rasa eloklah kalau tuan-tuan ada seorang satu buku ni.
Saya buat jadual siap-siap pagi nak bangkit buat apa, lagi pukul 5 nak pukul apa, pukul 6, pukul 8 nak buat apa. Saya buat bentuk jadual untuk mudah tuan-tuan tengok. Saya buat, saya ni senang masuk dalam beg. Nah, saya Syekh Muhammad, ini kira amalan satu hari ni, daripada bangkit tidur sampai tidur balik, sampai atas katil nak baring tu. Yang ni adalah buku amalan-amalan Nabi SAW. Nabi pakai baju macam mana, Nabi buka baju macam mana, Nabi naik kenderaan macam mana, dan doa-doa yang Nabi SAW sebutkan daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Dalam ni tuan-tuan ada satu doa yang saya rasa penting untuk muslimat amal lah. Dia panggil doa buka baju. Doa pakai baju insya-Allah selalu. Doa buka baju ni jarang dengar. Nabi SAW sebut tentang Ustaz Samad hijab. Di antara Ustaz Samad pandangan jin dan aurat seorang muslim ialah apabila dia membuka pakaiannya, dia membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita ni tu semua orang nak tengok tubuh badan kita, terutama orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ni orang tak apa nak tengok sangat. Tengok malaikat pun start motor belah awal, astaghfirullahalazim ni kata tak. Orang perempuan ni semua bukan nak tengok tubuh badan dia, bukan sekat manusia nak tengok, jin nak tengok. Jadi doa tu sangat penting untuk kita amalkan. Allah akan hijabkan pandangan jin daripada tubuh-tubuh badan kita ni, insya-Allah. Ada doa tu dekat dalam ni, tuan-tuan boleh dapatkan nanti insya-Allah dekat luar sana. Kemudian kita juga buka kaunter wakaf pada tuan-tuan nak bagi wakaf dan sumbangan kepada Kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah tu. Ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan untuk pengurusan pembangunan dan pembiayaan pelajar. Kita buat pondok moden, orang tua-tua duk ngaji, budak-budak mengaji sebagainya. Tuan-tuan 88 tuan-tuan pergi dekat Bandar Baru, dekat tol Bandar Baru, dekat sempadan Perak tu. Keluar pada tol tu 5 km, jadi pada tol tu insya-Allah tuan-tuan mai ziarah Kompleks Islam Darul Faizin insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqqi wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.